game, son.
son.
Rancangan Malaysia ke-11. Langkah mempercepat inovasi dan penerima gunaan teknologi telah menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara. Dan kemajuan utama seterusnya menerusi RM ke-12 adalah memastikan lebih ramai rakyat menguasai pendigitalan dan menerima guna teknologi revolusi perindustrian keempat 4IR. Apa antara sasaran serta strategi yang bakal dilaksanakan untuk tempoh 5 tahun berikutnya? Lonjakan pendigitalan. Topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini. Saya Hazel Desmond akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Salam sejahtera, ini BIS Malaysia edisi Selasa 5 Oktober 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1. Anda juga seperti biasa boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Dan sebelum ke topik perbincangan utama hari ini, kita ikuti terlebih dahulu perkembangan pasaran disediakan PNB Investment. Dan seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, BIS petang ini akan mengupas mengenai lonjakan pendigitalan untuk melihat strategi serta inisiatif yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sebelum bersama panel undangan hari ini, kita ikuti terlebih dahulu respons BIS mengenai topik perbincangan hari ini. Bila kita melihat kesungguhan kerajaan dalam pendigitatan negara, so ianya bukannya memula di dalam RMK12 sahaja, ia telah bermula sebenarnya daripada RMK10. Kita lihat pada RMK11 di mana dalam RMK10 kita berhasrat menjadi sebagai provider, dan dalam RMK11 kita sebagai facilitator, dan sekarang ini kita lebih kepada pencipta. Jadi ini adalah satu bagi saya langkah yang paling tepat bagi kerajaan agar pada tahun 2015 nanti, pada tahun 2025, pada tahun 2030 kita berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Berdasarkan indeks digital pendigitalan dunia, Malaysia sekarang ini berada pada tangga yang ke-47. Tapi itu bukan bermakna kita jauh ketinggalan, kerana apa yang dirancangkan oleh kerajaan ini sama seperti apa dirancangkan oleh negara-negara yang lain buat masa ini. Jadi kita perlu meneruskan perancangan kita yang telah kita buat. Kita lihat sebelum kerajaan come up dengan pelan pendigitalan negara ini, mereka telah buat banyak lagi pelan-pelannya sampingan ataupun pelan-pelan sokongan yang lain seperti emerging teknologi, seperti bencana, seperti blueprint artificial intelligence, ataupun kita panggil sebagai blueprint pencarian buatan. Kita lihat seperti kemakmuran bersama 2030, kita lihat seperti sustainable development blueprint, kita lihat seperti 10 asas penting untuk halal tujuh negara, dan kita lihat seperti dalam blueprint juga IR 4.0. Jadi kerajaan melihat kepentingan-kepentingan untuk mewujudkan blueprint ini ada agar apabila kerajaan ini melaksanakan sokongan terhadap pendigitalisasi negara, jadi hasrat kerajaan untuk mencapai KNK yang besar sebanyak 22 ataupun 25% pada tahun 2025 ataupun 2032 akan dapat dicapai. Untuk Malaysia menjadi negara berperabatan dan berteknologi tinggi, kita tiada pilihan selain menerima guna teknologi baru dan berusaha mencipta serta membangunkan teknologi sendiri. Kita juga perlu memastikan infrastruktur diperkukuh dan bakat masa hadapan dibangunkan untuk memangkin pertumbuhan ekonomi.
Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, pendekatan bersepadu akan dilaksana bagi melonjakkan pendigitalan dan penerima gunaan teknologi termaju untuk mentransformasi Malaysia menjadi ekonomi berasaskan teknologi tinggi. Usaha ini akan direalisasikan antaranya melalui pengukuhan infrastruktur asas selain membangunkan bakat masa hadapan untuk memangkin pertumbuhan ekonomi. Bagaimana strategi yang dirangka dapat meningkatkan daya saing dan daya tahan negara melalui penyertaan inklusif dalam pertumbuhan bidang baharu seperti ekonomi digital. Bagi membincangkan topik lonjakan pendigitalan, kami undang di talian ketika ini panel undangan Pengarah Eksekutif Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali di talian ketika ini. Prof, boleh dengar saya dengan jelas? Boleh, terima kasih Hazal. Ya. Prof, kita lihat pandemik COVID-19 ini menjadi peluang terbaik untuk ekonomi negara reset semula dan melihat kepada strategi dan juga inisiatif dalam rancangan Malaysia ke-12. Apa antara idea baharu ataupun game changer yang perlu rakyat tahu ketika ini dan idea-idea mana yang akan menjadi pemangkin kepada pemulihan ekonomi dan juga pembangunan negara pasca COVID-19? Terima kasih Hazal. Pertamanya seperti yang sebut tadi, benar pandemik ini pastinya dalam konteks kesihatan dan krisis ekonomi satu yang merunsingkan kita, tetapi ianya juga sebenarnya harus dilihat sebagai pencetus utama yang mempercepatkan lagi usaha kita untuk meningkatkan keupayaan digital negara, ya. Jadi satu yang mungkin kita sebelum ni ingat 5-10 tahun akan datang akan berlaku, sebenarnya telah pun berlaku hari ini. Saya ingat dalam konteks yang terdekat, kita dapati peningkatan yang almost double daripada 300,000 ke 600,000 pekerja di dalam sektor gig ekonomi yang banyak berlandaskan kepada teknologi digital. Dan dalam rancangan Malaysia ke-12, penting untuk kita mengambil maklum bahawa usaha untuk memperhebatkan ekonomi digital adalah satu daripada 4 pemboleh daya dasar, policy enablers. Dia ada 4 policy enablers. Yang pertama bakat, yang keduanya melibatkan ekonomi digital dan juga dari segi kemajuan teknologi. Dan di sini digariskan beberapa matlamat. Sebagai contohlah, kalau saya boleh bagi, umpamanya ada 12 sasaran utama yang diletakkan untuk Malaysia mencapai pada tahun 2025. Antaranya iaitu kalau hari ini sektor ICT menyumbang lebih kurang dalam 19% kepada ekonomi kita, disasarkan pada tahun 2025 menjadi kepada hampir 26%, 25.5 to be exact lah. Dan satu yang menarik bagi saya iaitu sasaran supaya langganan capaian internet menjadi 100% bandar dan juga luar bandar. Dan saya mendengar dalam beberapa perbincangan, kemudahan internet telekomunikasi ini kini diangkat status dia sebagai satu daripada utility yang mesti ada. Dia sama status dengan air, elektrik dan sebagainya. Jadi berarti itu membayangkan satu usaha yang bersungguh-sungguh dan penting untuk rakyat Malaysia mempertingkatkan keupayaan untuk membolehkan kita berfungsi di dalam ekonomi yang fully digital sini. Dan ini bukan satu sasaran yang optimistik, Prof? Bagi sebenarnya untuk negara kita, sebenarnya kita ni antara sebuah negara di rantau ini yang mula mengenal pasti keperluan digital ini. Kalau kita imbau balik semasa era Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita ada memperkenalkan Multimedia Super Corridor in 1996, 1996, dan pembangunan Cyberjaya sebagai satu daripada hub ICT yang bertaraf antarabangsa. Sehingga hari ini kita ada lebih kurang 500 syarikat-syarikat bercirikan ICT ini yang berpengkalan di Cyberjaya,
dan saya percaya dengan beberapa perancangan seterusnya yang terkini, iaitu pelancaran My Digital Blueprint. Itu penting yang diumumkan di awal tahun ini, dan juga penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi Digital dan juga industri teknologi industri keempat, Fourth Industrial Revolution. Jadi ini kerangka di peringkat pentadbiran yang sebenarnya, kalau bagi saya lah, kalau ada gagasan daripada kerajaan saja tidak mencukupi. Sebab itu dinyatakan dalam rancangan Malaysia ke-12 apa yang dikatakan sebagai quadra helix. Maksudnya kerajaan, industri, dalam konteks akademia dan juga dalam konteks masyarakat. Keempat-empat ini harus berganding bahulah untuk memastikan sasaran yang disebut tadi dapat dicapai. Kalau kita boleh lihat kembali kepada RM ke-11, terdapat beberapa cabaran dalam penguasaan pendigitalan negara. Ini termasuklah pertumbuhan ekonomi digital yang perlahan serta isu jurang digital. Juga pandemik COVID-19 menjadi sesuatu yang memastikan peralihan ini lebih pantas seperti yang disebut oleh Prof tadi. Tetapi dalam rancangan Malaysia ke-12, sejauh mana strategi ini nanti mampu menangani cabaran semasa, dan adakah inisiatif pendigitalan yang dirangka ini boleh menyokong sasaran 25.5% sumbangan ekonomi digital kepada KDNK pada tahun 2025? Ya. Memang benar kita ada sesuatu matlamat yang tinggi yang perlu kita kejar, dan juga konsep inclusivity. Maksudnya pendigitalan ini bukan hanya untuk kumpulan pendapatan tinggi ataupun sektor-sektor tertentu. Kita nak jadikan pendigitalan ini sebagai satu daripada norma baru, bukan saja dalam ekonomi dan perniagaan, tetapi juga dalam konteks kehidupan kita, dalam cara kita berurusan. Contohnya dalam konteks kita membuat tempahan, dalam konteks kita membuat pembelian, pembayaran, dalam konteks untuk kita melaksanakan keperluan keuangan perbankan kita. Jadi dia meluas. Sebab itu sekarang ni ada satu program yang sebenarnya dibangunkan di bawah Majlis Tindakan Ekonomi lah, di mana saya berada, iaitu program dikenali sebagai PUPUK. Program ini adalah program yang mensasarkan kepada usaha pendigitalan syarikat-syarikat mikro. Ini syarikat kecil, syarikat yang pekerjanya kurang daripada 5 orang, dan ianya tersebar di seluruh negara. Jadi di bawah Suruhanjaya Multimedia MCMC, mereka menggerakkan agenda pupuk ini yang akan meningkatkan pelibatan industri kecil dan sederhana, terutama mikro sebenarnya. Jadi dalam konteks infrastruktur juga, kita semua sedia maklum tentang pelancaran Pelan Jalinan Digital Negara ataupun JENDELA, yang sebenarnya mensasarkan kepada pembangunan infrastruktur yang lebih meluas, termasuk bandar dan luar bandar. Jadi dalam konteks inclusivity, bagi saya memang perkara ini diambil perhatian, dan dengan adanya keupayaan digital, dia akan meningkatkan lagi kapasiti kumpulan-kumpulan masyarakat yang mungkin terkebelakang. Kalau kita ambil contohlah, maksudnya sekarang ni masyarakat luar bandar, dia boleh memasarkan produk dia melalui platform digital. Kita membangunkan platform-platform e-dagang. Jadi berarti produk-produk daripada luar bandar dapat diketengahkan melalui platform-platform maya ini. Kalau dulu kita perlu semuanya berada di bandar, ya, jadi berarti sekarang ni banyak perkhidmatan dan juga produk-produk usahawan yang berada di luar bandar tetapi boleh memajukan perniagaan mereka. Jadi dalam konteks inclusivity, saya kira ini adalah satu mekanisme yang baik. Baik, lonjakan pendigitalan, lebih banyak perkongsian selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. PMKS merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Pada akhir tahun 2020, bilangan PMKS dianggarkan hampir 1.2 juta, bersamaan dengan 97.2% daripada keseluruhan
perusahaan, keseluruhan jumlah perusahaan. Namun sebahagian besar PMKS masih kurang berdaya saing dan perlu diperkasa semula setelah terjejas akibat pandemik. Oleh itu, kerajaan komited untuk terus membantu dan menyokong pemulihan PMKS. Pada masa yang sama, PMKS digalak untuk meneruskan agenda transformasi digital bagi memacu pertumbuhan dalam norma baru pasca pandemik. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Baik, Bualbis petang ini masih lagi melihat kepada lonjakan pendigitalan iaitu agenda memperhebat ekonomi digital dalam rancangan Malaysia ke-12. Di talian ketika ini masih lagi bersama kita Profesor Tan Sri Dr. Noor Azlan Ghazali. Prof, kita lihat dalam negara memperhebat usaha untuk dalam agenda ekonomi digital ini, apa antara inisiatif dalam RM ke-12 untuk melahirkan pembangun dan pencipta teknologi tempatan? Kerana kita lihat mungkin belum cukup banyak tumpuan dalam aktiviti pembangunan dan penyelidikan selain daripada pengkomersialan dan inovasi dalam ekonomi digital ini. Ya, memang di dalam plan rancangan Malaysia ke-12 ini juga disebut dalam dua konteks lah. Satu iaitu penghasilan bakat. Maksudnya kita mempunyai tenaga kerja yang boleh berfungsi dengan baik dan juga dalam dunia digital dan dalam masa yang sama mempunyai kekuatan untuk penciptaan daya inovasi dan kreativiti yang tinggi. Jadi di peringkat program-program latihan umpamanya di bawah HRD Corp yang menerajui program upskilling and reskilling. Jadi berarti kerajaan telah menyediakan pelbagai program melalui 9 agensi yang saya ingat yang meliputi pelbagai kategori lah, termasuk Kementerian Belia dan Sukan, termasuk dalam Kementerian Pengajian Tinggi dan juga yang program yang dikendalikan oleh pelbagai agensi lagi, MEDEC dan sebagainya. Yang program-program pembangunan upskilling and reskilling ini ataupun retooling ini iaitu untuk membolehkan pekerja-pekerja kita bukan sahaja mendapat pekerjaan tetapi mendapat keupayaan baharu. Jadi kalau kita lihat di dalam program di bawah SME Corporation, SME Corp juga mempunyai program yang khusus untuk, tadi saya dengar tadi ucapan Amat Berhormat Perdana Menteri, program SME My Assist di bawah SME Corp. Ini adalah program-program yang mensasarkan kepada peningkatan keupayaan SME. Tadi yang saya sebut HRD Corp itu lebih kepada tenaga kerja dan juga di institusi-institusi pengajian tinggi pun akan memberi keutamaan kepada peningkatan keupayaan digital ini. Kita harus faham bahawa ini merupakan satu kemahiran yang dianggap mungkin sampai satu masa dia macam membaca, mengira, menulis. Keupayaan untuk berfungsi dalam dunia digital ini menjadi satu yang sangat penting. Saya juga ingin berkongsi tentang penubuhan satu pejabat pengurusan
perubahan strategik di bawah My Digital Blueprint yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada awal tahun ini sebenarnya akan disusuli dengan satu pejabat yang akan memantau secara rapi bahawa semua yang digariskan ini akan dapat digerakkan dan ini juga menjadi sebahagian daripada tindakan yang diambil untuk meningkatkan keupayaan negara. Jadi yang penting again bagi saya ialah kesediaan individu rakyat Malaysia dan juga kesediaan firma-firma, terutama firma mikro, kecil dan sederhana yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri tadi. Kita perlu juga mereka untuk tampil. I mention tadi program-program yang ada, tampil ke hadapan untuk turut terlibat di dalam usaha ini. Kalau tanpa pelibatan kita, kesediaan kita untuk bersama dalam gagasan ini, kemungkinan kita akan end up tertinggal ke belakang begitu. Tapi bagaimana Prof melihat tahap kesediaan individu di Malaysia ini? Adakah masih lagi mahu kekal dengan pengetahuan cara lama atau sebenarnya ada juga yang telah pun bergerak sendiri tanpa menunggu kerajaan sebenarnya, Prof? Betul. Bottom line ialah sebenarnya the push ataupun kita sendiri. Kalau kita lihat tadi saya sebut tentang peningkatan pekerja gig yang banyak bersandarkan kepada teknologi digital ni yang mencecah mendadak daripada tahun lepas dia naik lebih kurang berapa ratus ribu. Ini simple saja bagi saya, dia push. Kalau kita lihat hari ini krisis itu sendiri mahu tidak mahu banyak syarikat-syarikat mikro, penjaja-penjaja yang kini telah pun menggunakan platform-platform begini. Kalau kita lihatlah sebagai contoh yang paling mudah lah. Kalau kita dalam kehidupan biasa, gerai-gerai makan, kedai-kedai restoran-restoran yang kita pergi, kedai-kedai makan yang biasa lah, maksudnya di kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Hari ini boleh kata semua telah menyediakan perkhidmatan secara digital. Maksudnya kita boleh order secara digital, tempatan secara digital. Saya pergi kepada satu kafe yang dikendalikan oleh Ibu Putra di kawasan tempat saya tinggal di Bandar Baru Bangi. Konsepnya digital, tidak ada lagi pelayan, maksudnya yang datang nak ambil order dan sebagainya. Jadi pembayaran pun boleh buat daripada meja saja, dengan ada handphone is enough. Jadi apa yang saya perhatikan ialah kecenderungan itu telah ada. Jadi kita perlu more push lah. Contohnya tadi macam dalam konteks kafe yang saya pergi itu, daripada pesanan, pembayaran, jadi berarti there's no one, tidak ada lagi. Jadi berarti kita kena melihat bahawa ini norma baharu. Jadi in the future, kalau kita pergi ke kedai makan umpamanya, we shouldn't expect people to come and layan kita lah. Maksudnya kita boleh dalam phone saja, kita semua menu semua ada. Jadi bagi saya minat telah ada, cumanya meningkatkan facilitation, dan dalam konteks industri kecil dan sederhana mereka tetap memerlukan bantuan dari segi peralatan, dan kos-kos itu sekiranya dapat dikurangkan. Saya percaya mereka akan lebih cenderung kerana dengan cara ini mereka dapat tingkatkan hasil jualan mereka dan sebagainya. Dan bagaimana Prof melihat kesinambungan agenda pendigitalan dalam RM ke-12 ini nanti akan diberi perhatian dalam belanjawan ataupun bajet 2022? I can say almost for sure lah, 100% lah. Kerana tajuk pendigitalan ini terutama, ini bukan nak kata kebaikan, tetapi terutamanya akibat daripada krisis pandemik COVID ini menjadi tajuk yang saya anggap mesti ada dalam konteks pendigitalan, because that's the only way untuk kita meneruskan kelangsungan kejayaan negara, kejayaan perniagaan dan kejayaan diri kita sendiri. Jadi berarti again, call saya, panggilan saya ialah semua mesti tampil. You can wait for the government but you will be behind. Jadi kalau boleh tampil dahulu, mendapatkan ilmu dan juga membiasakan diri dengan melaksanakan keperluan kehidupan, perniagaan, pembelajaran dan semuanya dengan cara digital. Hari ini kuliah-kuliah agama pun dibuat secara digital. Jadi penceramahnya berada di Johor tapi satu Malaysia dapat dengar. Jadi berarti berbeza. Bagi saya amazing lah dalam konteks lonjakan yang telah dibuat. Even at this moment saya rasa kita lihat bahawa kesedaran dan kesungguhan, minat itu telah ada, dan akhirnya insya-Allah hopefully
ini menjadi satu norma baharu bagi kita semua. Prof, sebelum ini kita bukannya tak ada polisi, kita terlalu banyak polisi sebenarnya, kita juga terlalu banyak dasar. Jadi pada akhirnya nanti dalam memastikan kejayaan RM ke-12 ini, koordinasi di antara pelbagai polisi inilah yang akan menentukan kejayaan RM ke-12. Apa pada pemerhatian Prof, cara berkoordinasi lama yang tak boleh diguna pakai lagi kalau nak menjayakan RM ke-12 ini? Betul, Hazel. Satu daripada cabaran kita adalah untuk melaksana apa yang telah kita umumkan. You are right. Kalau kita lihat kepada rancangan Malaysia ke-11, 10, banyak sebenarnya agenda-agenda ekonomi negara yang telah dilontarkan tetapi tidak mencapai kepada tahap yang memuaskan dari segi pelaksanaan. Dan one of the element ialah coordination. That's why penting dalam konteks contohnya digital dan fourth IR ini, dia ada satu majlis yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga dianggotai oleh sebahagian besar daripada menteri-menteri dan juga agensi-agensi utama. Jadi kita perlu ada koordinasi. Kita harus ingat di samping My Digital Blueprint ni, kita ada juga jendela, kita ada dasar sains dan teknologi negara, ada banyak lagi dan semuanya ada kebergantungan kepada each other. Jadi saya terutama kami EAC melihat kepada juga elemen-elemen kelancaran pelaksanaan execution lah. Ini pastinya satu daripada elemen yang sangat penting. Government efficiency, coordination across ministry adalah satu daripada penentu utama dan kita harap tidak ada persaingan lah. They should be complementing each other. Ya, jadi kalau kita nak bangunkan sektor yang baru, kita perlukan bakat. Bakat datang daripada sektor pendidikan. Teknologi datang daripada MOSTI. Jadi berarti beberapa kementerian must work together dan saya percaya all these majlis pekerjaan negara, majlis ekonomi digital dan fourth IR negara, spiritnya adalah untuk kita mendapatkan coordination yang baik. Dan dalam masa yang sama kita sekarang dah ada konsep Menteri Kanan, ya, yang sepatutnya menjadi satu yang boleh to promote a better coordination lah. Itu Hazel, no doubt itu adalah satu daripada cabaran sektor awam lah, pelaksanaan agenda-agenda negara yang berkesan. Dan kita dengar juga pelbagai idea untuk menubuhkan unit khusus majlis ataupun jawatan kuasa untuk menilai keberkesanan polisi-polisi yang ada. Kalau secara ringkasnya, Prof, apa kriteria paling penting yang perlu kerajaan pastikan siapa yang duduk dalam majlis memantau keberkesanan program-program ini, Prof? Saya cenderung kepada adanya satu unit atau agensi yang menjadi khusus untuk pemantau. Kalau kita ambil rancangan Malaysia ke-12, rancangan Malaysia 5 tahun memang diterajui penyediaannya oleh unit perancangan ekonomi. Ya. Tetapi siapa yang memantau, memastikan ini yang 500 lebih muka surat ini akan dilaksanakan. Jadi kita perlu sebenarnya, you ask the right question, kita perlu satu badan yang lebih bebas dan juga perlu ada pelaporan yang berkala. Kalau sasaran tadi 25.5% GDP, sekarang 19%. Bagi saya setiap 6 bulan ataupun setahun setidak-tidaknya kita kena tahu dah meningkat ke? Kalau tak meningkat, apa masalahnya? Kalau sesuatu rancangan itu tak dapat dilaksanakan, apa cabarannya? Jadi kita kena tackle masalah ini awal. Bukan semasa rancangan Malaysia ke-13 nanti. So we need to do that. Baik, terima kasih Tan Sri untuk perkongsian pandangan itu dan pandangan itu menutup BIS Malaysia edisi 5 Oktober 2021. Apapun, amalkan norma baharu dan patuhi SOP untuk elakkan jangkitan COVID-19. Saya Hazel Desmond, salam hormat.